Temu kembali tuan-tuan dan puan, kita sambung lagi dengan topik yang sebentar tadi, iaitu tugas lembaga daripada segi fidusiari ataupun tugas-tugas yang diamanahkan. Yang kita tahu tadi, tugas fidusiari bahagian A tidak bertindak secara bona fide, B tidak bertindak melebihi kuasa yang telah diperuntukkan oleh undang-undang, dan C adalah tidak terlibat dalam situasi yang bercanggah dengan kepentingan peribadi dan koperasi. Yang apa yang dimaksudkan dengan C ini, tuan-tuan dan puan, jika misal kata anak salah seorang lembaga masuk tender yang sama dalam koperasi, dia hendaklah memberitahu kepada anggota lembaga yang lain bahawa anak dia terlibat dalam tender tersebut, dan daripada segi masa pembuatan keputusan, dia hendaklah keluar daripada mesyuarat itu untuk membenarkan ataupun memberi laluan kepada anggota-anggota yang lain untuk membuat keputusan. Dan D adalah mengamalkan satu tahap kemahiran tumpuan dan ketekunan yang wajar sebagaimana yang diharapkan daripada seseorang yang mempunyai kepakaran dan kemahiran yang berkaitan. Kalau kita tengok D ni, ya tuan-tuan dan puan, skop dia adalah luas. Ya tuan-tuan dan puan, kalau kita berniaga bagi pihak individu pun, kita kalau boleh kita tak nak berniaga, perniagaan kita rugi. Begitu juga dalam koperasi. So kita kena mengamalkan satu tahap kemahiran tumpuan dan ketekunan yang tinggi untuk menaikkan lagi perniagaan sedia ada. So maknanya kita tak naklah nanti bila kita masuk je dalam koperasi menjadi huru-hara. Kita tak nak. Cuba kita jadikan satu iktibar untuk kita membantu anggota-anggota yang telah sama-sama menyumbangkan modal untuk membantu meningkatkan sosioekonomi anggota-anggotanya. So maknanya kita kena, sebagai anggota lembaga yang telah dilantik oleh anggota, kita mestilah tekun dan memberi tumpuan sepenuhnya terhadap apa-apa perniagaan yang kita jalankan di dalam koperasi. Ya tuan-tuan dan puan, kita pergi kepada slide yang berikutnya, iaitu kes yang berkaitan. Yang pertama, kes yang mana salah seorang anggota lembaga mengambil keuntungan tersembunyi daripada aktiviti pembelian tanah. Ini kalau kita tengok kes Mahisen lawan Koperasi Perumahan Koperasi Perumahan Pegawai Kerajaan, yang mana kes ini berlaku pada tahun 1978, dan kita boleh merujuk kepada Malaysian Law Journal 149, ya tuan-tuan dan puan, yang mana kita tahu dalam kes ni Mahisen itu adalah seorang setiausaha koperasi, yang mana koperasi telah membeli sebidang tanah dengan harga RM994,000 daripada seorang penjual yang membeli tanah tersebut pada harga RM456,000. Yang mana Mahisen sebagai seorang setiausaha, dia tahu bahawa orang yang ingin menjual tanah kepada koperasi itu membeli dengan harga RM456,000, tetapi dia tidak memberitahu anggota-anggota lembaga yang lain. Selepas pembelian dibuat, koperasi telah mengetahui bahawa Mahisen telah menerima RM122,000 daripada ejen tersebut sebagai komisen rahsia penjualan tanah, yang mana koperasi telah membeli tanah daripada ejen tersebut, dan ejen tersebut telah membayar kepada Mahisen sebanyak RM122,000, yang mana mahkamah telah memutuskan koperasi telah menuntut kerugian RM488 dan meminta wang tersebut diserahkan semula kepada koperasi. Malangnya Mahisen memilih untuk dipenjarakan kerana tidak mempunyai wang yang cukup untuk membayar kepada koperasi, dan keputusan mahkamah memihak kepada koperasi, yang mana koperasi mengarahkan Mahisen supaya membayar balik wang koperasi. So Mahisen tak bayar, dan dia telah tidak membayar semula sebab dia kata dia tak ada duit, dan dia telah memilih untuk dipenjarakan. Kemudian kita pergi kepada kes yang berikutnya, iaitu kes Dorai Sami, yang mana anggota lembaga tidak bertekun dan berkhidmat menyebabkan kerugian kepada koperasi mengikut Seksyen 45 liability anggota lembaga. Yang kes untuk kes Dorai Sami, anak lelaki Mani Sami dan Mani Raju, anak lelaki Munu Sami lawan pengurusi setiausaha dan bendahari koperasi Kota Kuala Selangor T10499, yang mana kerugian sebanyak RM8,243.41 daripada aktiviti perniagaan pengangkutan lori. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok kes Dorai Sami Mani Raju ni, yang mana koperasi telah mengalami kerugian
sebanyak RM108,243.41 dari perniagaan pengangkutan. Kerugian ini adalah disebabkan kegagalan anggota lembaga koperasi untuk berhemat dan bertekun seperti ahli perniagaan biasa. Sebabnya kalau menurut undang-undang kecil koperasi, setiap aktiviti perniagaan yang dijalankan itu mestilah disediakan aturan-aturan aktiviti koperasi. So dalam kes ni yang mana pengurusi setiausaha bendahari dan juga anggota-anggota lembaga yang lain tidak menyediakan aktiviti pengangkutan lori ini. So dalam kes ni yang mana kerugian ini sebenarnya adalah kerugian terkumpul, bukan kerugian tahun itu, kerugian terkumpul daripada tahun-tahun sebelumnya. Terdapat kekilafan, kerugian disebabkan kegagalan anggota lembaga koperasi berhemat dan bertekun seperti ahli perniagaan biasa, dan terdapat kekilafan pihak tribunal, yang mana tribunal telah mendapati bahawa anggota lembaga ini, iaitu pengurusi setiausaha dan bendahari ini, telah menjalankan perniagaan secara bona fide, dan Rorai Sami dan Mani Raju ni tak puas hati dan dia membawa kepada kes ini ke Mahkamah Tinggi, dan Mahkamah Tinggi telah mengarahkan kepada memihak kepada pemohon, iaitu Rorai Sami dan Mani Raju, yang mana Mahkamah Tinggi telah mengarahkan supaya pengurusi bendahari dan setiausaha membayar semula kerugian ini kepada koperasi. Malangnya kerugian ini sebanyak RM108,243.41 ini hendaklah dibagi kepada tiga, iaitu pengurusi setiausaha dan bendahari. Malangnya setiausaha telah meninggal dunia, yang mana kerugian ini terpaksa ditanggung oleh pengurusi dan juga bendahari, tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana itu sebabnya saya kata kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa penyediaan aturan aktiviti koperasi itu adalah penting, tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita boleh akan disabitkan bawah Seksyen 45 Akta jika kita didapati tidak berhemat dan bertekun seperti ahli perniagaan lain. So maknanya kita kena berhemat dan bertekun. So maknanya kita segala kerugian itu terpaksa kita tanggung nanti bersama-sama di kalangan anggota lembaga, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita tengok kepada tugas lembaga yang terakhir, iaitu tugas daripada segi operasi, yang mana sebagai seorang anggota lembaga ataupun sebagai seorang lembaga, kita kena mengkaji dan meluluskan strategi perancangan dan dasar-dasar serta memantau tahap kerja pihak pengurusan yang mengendalikan perniagaan koperasi, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kita kena tengok daripada segi operasi ini, kita akan tekankan kepada pengurusan strategik. So apakah perancangan jangka masa pendek, perancangan jangka masa panjang koperasi perlu laksanakan. Kalau kita tak ada perancangan, koperasi kita tak tahu hala tuju dia, kita pun tak boleh nak buat apa. So maknanya sebagai anggota lembaga, kita mestilah menyediakan perancangan jangka masa pendek dan juga perancangan jangka masa panjang, supaya ada asas yang hendak dituju oleh koperasi. Apa yang mereka nak capai untuk jangka masa pendek dan apa yang perlu dicapai untuk jangka masa panjang. So maknanya perancangan ini adalah penting, tuan-tuan dan puan-puan. So kita di kalangan anggota lembaga hendaklah membuat mengkaji strategi apakah yang perlu kita gunakan untuk kita mencapai kita punya perancangan tersebut. Adakah dasar-dasar yang sedia ada dalam koperasi ini dah tak boleh diterima pakai lagi. So maknanya kalau dasar ataupun undang-undang kecil yang ada di dalam koperasi itu rasanya dah tak boleh, kita rasanya dah terlalu lama kita tak buat pindaan, maka kita buatlah pindaan terhadap kita punya undang-undang kecil, sebab kita sebagai anggota lembaga, kita yang akan menentukan dasar-dasar serta memantau tahap kerja pihak pengurusan. So kita tak nak bila kita lantik pihak pengurusan, kita lantik pengurus, kita lantik pekerja-pekerja, kita melepaskan semua tanggungjawab itu kepada tangan mereka. Dan juga tugas lembaga daripada segi operasi adalah untuk memastikan koperasi menyediakan pelan kesinambungan untuk terus kekal relevan dan bersaing dan berdaya saing. Apa yang perlu saya fokuskan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita tahu 1/3 daripada anggota lembaga akan turun dalam mesyuarat agung tahunan tiap
tiap tahun. Kalau kita tak sediakan pelan kesinambungan, anggota lembaga yang baru dilantik tak tahu ke mana hala tuju koperasi. Itu pentingnya kita menyediakan pelan kesinambungan untuk terus kekal dan berdaya saing dengan mana-mana syarikat yang ada di luar sana. Kemudian kita sebagai anggota lembaga, daripada segi operasi, kita kena memastikan pengurusan yang kompeten, yang boleh melaksanakan tugas-tugas seperti apa yang kita kendaki untuk kita jalankan aktiviti-aktiviti mengikut Fasal 9 undang-undang kecil kita. So maknanya kalau pengurus yang ada tak kompeten, maka kita bolehlah cari pengganti-pengganti yang lain untuk mereka menjalankan tugas dan memastikan kita punya perancangan strategi kita mudah dicapai. Apa yang kita perlu untuk koperasi kita maju di masa depan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat seketika dan kita sambung semula selepas ini. Terima kasih.